Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini uh, bersama dengan saya lagi di dalam KE Channel. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, dengan guru-guru, anak-anak sekalian, murid-murid sekalian berkaitan dengan Google Classroom. Hari ini kita akan fokus kepada cara guru-guru nak buat soalan dan cara macam mana murid-murid untuk menjawab soalan. Okey. Kita akan mulakan sekejap lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian cara untuk kita membuat soalan dan cara macam mana murid-murid untuk menjawab soalan. Okey, seperti biasa, kita masuk di portal. Kita login dulu. Kemudian kali pertama bila kita masuk, kita log keluar. Kita pakai yang mula-mula, kita log masuk. Kemudian kita ambil use another account. Kita masukkan ID kita, masukkan password. Baik, kita ambil guru. Okey. Kita ambil activity. Okey. Kemudian kita ambil Google Classroom. Kita klik untuk mula. Baik, pada tutorial yang lepas saya dah berkongsi dengan guru-guru, dengan tuan-tuan, puan-puan, cara macam mana untuk kita menghasilkan kelas dan cara macam mana kita untuk add pelajar kita. Kita dah create kelas, kita dah ada pelajar. Okey, bolehlah tuan-tuan, puan-puan tengok tutorial yang lepas. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan cara macam mana kita nak buat soalan. Okey, saya contohlah, saya ambil kelas 6 Abu Bakar ni. Saya dah buat kelas 6 Abu Bakar. Tuan-tuan boleh buat kelas yang tuan-tuan punyalah. Saya ambil kelas 6 Abu Bakar dan pendidikan Islam. Kerana saya mengajar pendidikan Islam, saya ambil contoh kelas 6 Abu Bakar. Baik. Okey, dalam kelas 6 Abu Bakar ni saya dah ada pelajar, saya dah masukkan pelajar. Cumanya pelajar-pelajar ni tak join lagi lah. Kalau pelajar-pelajar kita dah join, dia akan keluar macam ni. Dia ada tulis, dia ada di sebelah dia ni, dia ada tulis invite a guardian. Kalau pelajar-pelajar kita dah join, dia akan keluar macam ni lah. Kalau pelajar-pelajar kita tak join lagi kelas kita, baik, dia akan keluar macam ni. Dia keluar tulisan dia ni tak terang lah, dan dia tulis di bawah dalam kurungan ni invited, makna kata pelajar ni belum lagi join kelas kita lah. Baik, okey, macam mana kita nak buat soalan? Okey, cara nak buat soalan, cikgu-cikgu, tuan-tuan, bolehlah ambil di classwork. Ambil di classwork. Kemudian okey, ni soalan-soalan yang dah saya buat. Okey, saya delete soalan ni. Saya delete dulu. Okey, soalan yang sebelum ni pun saya delete. Saya delete dulu. Okey, ni pun saya delete. Okey, ni pun saya delete. Saya delete semua sekali soalan yang saya buat sebelum ni. Okey. Baik, ia keluar macam ni. Okey.
Keluar macam ni makna kata kita belum buat lagi lah soalan apa-apa kepada pelajar kita. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali ialah kita tekan create. Okey, di sini cikgu, tuan-tuan boleh pilih mana satu cikgu nak guna. Nak guna assignment ke, nak guna quiz assignment ke, ataupun nak guna question, boleh. Ini di antara material yang telah disediakan dalam Google Classroom. Baik, hari ini saya nak guna assignment. Saya nak bagi contoh kepada cikgu-cikgu di luar sana. Nak guna assignment. Okey, tekan saja assignment. Okey, di sini keluar macam ni, cikgu boleh tulis lah. Tuan-tuan, cikgu-cikgu boleh tulis apa tajuk yang kita nak berikan kepada pelajar kita. Okey, contohnya saya di sini saya buat lah. Kita nak buat tajuk hari ini, kita nak bagi soalan kepada pelajar kita berkaitan dengan rukun Islam sebagai contoh. Rukun Islam. Okey. Arahan dia, okey, ini arahan dia. Cikgu nak suruh buat macam mana? Okey, kita katalah kita bagi arahan kepada pelajar kita, jawab salin soalan ini, jawab soalan ini, kemudian hantar semula kepada saya. Contoh, ini contoh. Kita nak bagi arahan kepada pelajar-pelajar kita lah. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Okey, sekiranya cikgu-cikgu di luar sudah ada soalan, cikgu-cikgu boleh masukkan di sini terus. Kalau cikgu-cikgu dah ada soalan. Okey, kalau cikgu-cikgu tak ada lagi soalan, cikgu ambil create ni, cikgu pilih di docs, ni dokumen. Okey, pilih saja, tekan saja dokumen. Okey, dia keluar macam ni. Okey. Bila keluar macam ni, okey, cikgu boleh tulislah soalan. Okey, soalan, katalah soalan tahun 6. Okey. Tajuknya kita kata rukun Islam. Okey, ini sebagai contoh. Soalan tahun 6, tajuknya rukun Islam. Okey. Baik. Kemudian soalan pertama, apakah rukun Islam? Sebagai contoh, berapakah rukun Islam? Ini terpulang pada cikgu lah. Terpulang pada tuan-tuan untuk buat sebanyak mana soalan. Okey, saya hanya bagi satu contoh sahaja. Kemudian kita letak titik supaya pelajar boleh jawab soalan kita. Okey, saya bagi contoh satu soalan sahaja. Okey. Kemudian cikgu tak perlu nak save. Tuan-tuan tak perlu nak save sebab dia dah save automatic. Dia dah save automatic. Okey, ni kita tekanlah soalan tahun 6. Ni soalan tahun 6. Kita boleh buatlah tajuk kita nak bagi soalan apa. Okey. Kemudian kita pakah saja. Tak perlu kita nak save dah. Sebab dia dah save automatic. Cuba, kalau tak percaya kita cuba check. Okey. Tadi kita tak save, kita cuba tekan lagi sekali. Tengok, dia dah keluar soalan yang kita buat tadi. Tak perlu kita nak save. Baik. Kemudian apa yang perlu kita buat, cikgu-cikgu? Saya pakah dulu yang ni. Okey. Di sini cikgu kena berhati-hatilah. Di sini dia ada student can view file, student can edit file, make a copy for each student. Baik, cikgu pilih saja student can view file. Kalau cikgu pilih student can edit file, maka soalan kita tadi pelajar-pelajar boleh edit lah. Boleh tukar soalan kita, boleh ubah soalan kita. Jadi kita tak nak pelajar kita tadi ubah soalan, jadi student can view file sahaja. Kemudian apa yang perlu cikgu-cikgu buat ialah cikgu meletakkan tarikh, bila tarikh tamat penghantaran. Okey, kita katalah hujung bulan ni lah 30 sebagai contoh. 30 hari bulan. Kemudian tajuknya cikgu bagi tajuklah rukun Islam. Okey, kemudian apa
yang cikgu buat, cikgu pernah pastikan cikgu nak hantar kepada semua student lah, all student. Kemudian cikgu tekan assign. Okey, cikgu hantar saja, tekan assign, makna kata bila cikgu tekan assign, makna kata soalan ini kita dah hantar kepada pelajar-pelajar kita. Okey, ini yang cara yang pertama. Okey, cara yang pertama kita nak buat soalan. Cumanya cikgu-cikgu perlu diingatkan tuan-tuan, cikgu-cikgu di luar sana, pastikan soalan yang kita buat ini bila kita buat melalui dokumen cikgu-cikgu, pelajar kalau menggunakan handset, mobile, telefon, pelajar-pelajar tak boleh nak pelajar-pelajar hanya boleh view sahaja. Kalau nak edit, pelajar-pelajar terpaksa kena install software satu lagi iaitu Google Docs. Okey. Baik, satu lagi saya nak tunjukkan pada cikgu-cikgu, pada guru-guru, pada tuan-tuan semua, iaitu apabila kita buat soalan ini, macam mana pula pelajar nak masuk, nak siapkan tugasan ini. Baik, okey, saya pakah dulu yang ni. Ni cikgu dah buat soalan. Okey, kita pakah yang ni. Okey, kita pakai yang ni, kita log up sekali lagi. Okey. Kita log masuk, saya cari dulu pelajar. Saya pinjam dulu ID pelajar. Nam Abu Bakar. Okey. Sebagai contohnya, saya ambil nama pelajar, saya pinjam dulu ID pelajar. Saya nak tunjuk contoh. Baik. Okey, saya masukkan ID pelajar. Saya masukkan password pelajar. Okey, di sini ini pelajar punya. Baik, saya ambil murid. Okey, saya ambil aktiviti Google Classroom. Baik. Okey, cikgu-cikgu, ini yang pelajar punya. Ini pelajar punya. Okey, sekarang ni pelajar ni dia ada dua kelas. Satunya kelas yang dibuat oleh Cikgu Razali, Matematik tahun 6 Abu Bakar, dan kelas yang saya buatlah 6 Abu Bakar Pendidikan Islam. Okey, bila dah macam ni cikgu-cikgu, tuan-tuan bolehlah tekan bila nak tengok soalan saya tadi, bolehlah tekan 6 Abu Bakar. Bila tekan, dia keluar macam ni. Okey, ni muka depan tadilah. Okey, ni Google Meet. Kalau sekiranya cikgu-cikgu nak minta guna Google Meet, maka pelajar tekan saja Google Meet, maka pelajar-pelajar tadi bolehlah menggunakan Google Meet. Kalau sekiranya cikgu-cikgu minta nak guna Google Meet. Baik, sekarang ni soalan dia. Soalan yang saya buat tadi, dah tengok soalan tu dah sampai kepada pelajar-pelajar. Okey, apa pelajar yang pelajar nak buat macam mana? Pelajar tekan sahaja soalan tadi, di tempat post saya post ni, tekan. Okey, dia keluar macam ni. Okey. Bila keluar macam ni, macam mana pelajar-pelajar nak buat? Iaitu pelajar pada permulaannya pelajar kena tekan soalan yang saya buat ini. Ini arahan dia. Salin soalan ini, jawab soalan ini, kemudian hantar semula kepada saya. Ini salah typing salah typing Salin soalan ini, jawab soalan ini, kemudian hantar semula kepada saya. Okey, pelajar-pelajar pun tekanlah soalan. Okey, ini dah keluar dah soalan. Soalan tahunan, tajuk rukun Islam, berapakah rukun Islam? Okey, ini soalan yang saya buat tadi. Baik, apa yang pelajar perlu buat? Pelajar tak boleh nak type di sini. Kalau tuan-tuan tengok, pelajar-pelajar ia tidak boleh type di sini. Okey, macam mana pelajar-pelajar nak buat? Okey, pelajar-pelajar ambil di tempat tadi, tempat soalan tadi. Pelajar-pelajar tekan add or create. Tekan di sini. Kemudian ambil di docs.
Tekan saja di docs ini, dokumen ini. Kemudian tunggu dia bertukar nama pelajar di sini. Okey, dia tengok kan, bila dah dia keluar macam ni, dia akan tukar daripada doc tadi dia tukar pada Puteri Nur Amira. Ni nama pelajar tadilah. Nama pelajar Nam Abu Bakar. Saya tekan. Okey. Okey, soalan tadi arahan dia ialah pelajar-pelajar kena salin semula. Okey, saya pun ambil semula yang ni, copy saja, letak di sini. Okey, okey. Okey, kalau nak ambil semua pun tak apa, ambil daripada awal sampai akhir pun tak apa. Kita ambil semua, kita pun letak kat sini, copy, paste sini. Okey. Kemudian barulah pelajar-pelajar tadi jawab. Okey, berapakah rukun Islam? Pelajar-pelajar pun jawab. Okey. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5 bahagian. Okey, contohlah ada 5. Rukun Islam ada 5 saja kita kata, macam tu je. Okey, kemudian kita boleh letak macam ni, kita boleh gariskan. Okey, kita gariskan. Kita boleh gariskan. Okey. Ini jawapan pelajar sebagai contohnya. Pelajar-pelajar juga tak perlu nak apa nama ni, nak save. Pelajar-pelajar boleh terus tekan turn in. Mana kata turn ini pelajar-pelajar nak hantar kepada cikgu yang telah hantar soalan ini. Baik, bila pelajar-pelajar tekan saja turn in. Okey. Okey, dia tanya macam ni. Adakah kita nak submit kepada pelajar, kepada cikgu? Okey. Maka pelajar ni tekan lagi sekali turn in. Okey. Makna kata bila dah cikgu dan pelajar ni, Puteri ni, nama pelajar ni Puteri ni sudah hantarlah kepada cikgu tadi. Turn in. Kalau sekiranya pelajar-pelajar tadi tersilap jawab, pelajar-pelajar tadi boleh tekan unsubmit. Dan bila tekan unsubmit, pelajar-pelajar tadi bolehlah membaiki semula tugasan yang dihantar kepada cikgu lah, boleh baiki semula lah. Okey. Macam mana pula cikgu nak tengok? Okey, ini pelajar, saya keluar pula daripada pelajar ni, daripada ID pelajar. Saya keluar. Saya keluar semula. Sekarang ni saya nak masuk yang cikgu tadi. Saya nak masuk yang cikgu semula. Saya keluar dulu. Okey, saya nak masuk yang cikgu semula. Okey, tengok. Okey. Saya masuk. Ini yang cikgu punya. Yang ID cikgu punya. Ini ID saya lah. Saya sebagai guru, saya tekan saja guru. Ambil di activity. Okey, go classroom. Klik untuk mula. Okey, ambil kelas 6 Abu Bakar tadi. Okey. Baik. Kemudian boleh ni tugasan yang kita hantar tadilah okey, kita pun tekan. Baik. Okey. Sekarang ni kita tengok. Sekarang Puteri Nur Amira tadi dah hantar tugasan. Macam mana kita nak tahu tugasan tu pelajar dah hantar? Dia akan keluar di sini. Kalau yang bawah ni, makna kata pelajar-pelajar tadi belum hantar. Kalau yang dah hantar, dia akan keluar macam ni. Dia ada keluar sekali dengan markah per 100. Dia akan keluar macam ni. Dan berapa orang yang hantar? Baru seorang hantar. Berapa orang yang join kelas kita? 4 orang. Termasuk dengan yang dah hantar, makna kata 5 orang. Ini yang dah hantar, ini yang belum hantar, 4 orang. Kalau sekiranya 4 orang ini yang join kelas kita lah, yang join kelas kita tapi belum hantar. Baik, bila dah pelajar-pelajar dah hantar tugasan kita nak bagi markah kepada pelajar kita. Sebelum kita nak bagi markah, sudah pastilah kita nak tengok dulu jawapan pelajar kita. Bila kita nak tengok, kita tekan di sini. Ada nama pelajar ni, Puteri Nur Amira ni. Dia dah hantar, kita tekan saja. Okey, kita boleh tengoklah jawapan pelajar kita betul atau tidak. Okey. Okey, nah kita tengok sekarang kita dah
kita dah tengok jawapan pelajar kita. Okey, maka kita boleh bagi markah lah kepada pelajar kita. Kan? Dan kita pun hantar semula turn in pelajar kita. Okey. Mana kata kita return balik ataupun kita tulislah apa-apa kita nak cakap, okey bagus ke, tahniah ke, betul ke, yang awak jawab ni betul, bagus, boleh kita tulis. Okey. Okey bagus ke, kita boleh hantar semula kepada pada pelajar kita. Okey, kita return balik. Okey, return pada pelajar kita. Okey, kemudian kita boleh bagilah markah kepada pelajar kita 100 markah kan. Okey, 100 markah kan. Okey, return tu salah ni, 1100 ni silap bukan 1100, 100 markah banyak benar markah 1100 ni, 100 markah. Okey. Okey, 1 markah kita pun return. Okey, maka selesai. Maka kata kita dah bagi markah pada pelajar kita, maka selesailah seorang penghantaran untuk pelajar ini. Maka yang lain ni kita kena tunggulah, dan kita kena bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita supaya jawab soalan kita ini. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Diharap guru-guru faham, tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.